selamat kembali. Alhamdulillah saya pun dah selamat kembali daripada bumi Arab Saudi. So, belum pun reda lagi demam Saga 2019 dengan pantasnya. Hari ini Pro2 bangkit dengan serangan balas mereka dengan senjata terbaru mereka, iaitu Azia 2019. Tahun 2019 dan korang semua bakal menyaksikan sebuah peperangan yang paling epik dalam kategori segmen A di antara dua buah car maker terkenal dekat Malaysia ni, national car, iaitu Proton versus Pro2. Biarkan mereka bersaing, biarkan mereka berperang, sebab koranglah sebagai pengguna, sebagai pembeli yang bakal mendapat faedahnya. Sebelum tu, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. So, jom kita tengok senjata rahsia daripada Pro2, iaitu Azia 2019. Okey, ini adalah Azia terbaru tahun 2019. Yang di hadapan kita ni adalah variant style. Dia ada 5 variant semua sekali, starting daripada E, manual, G, G Extra, Style, SE dan Advance. Sayangnya untuk variant style yang baru ni dengan dia punya bentuk macam mini crossover, dia tak didatangkan dengan full spec. Yang ni adalah Azia G Extra, yang ni adalah Azia Style, dan satu lagi, yang ini adalah Azia Advance. Yang ni adalah full spec yang dilengkapi dengan ASA 2.0. Kemudian dia ada reverse camera dengan touchscreen. Tapi hari ni kita nak review yang paling rare sekali, walaupun bukan full spec, iaitu Azia Style. Ini adalah kunci dia. Untuk Azia Style ni, dia sama macam kunci Advance yang lebih mahal dan SE. Dia pakai push start button, keyless entry. Dia ada 3 button kat sini, lock, unlock dan panic button. Kemudian kalau kita tengok secara dekat apa yang berubah, kalau kita tengok bentuk dia memang macam mini crossover dengan dia punya mudguard kat sini, dia matte black. Nampak bentuk dia lebih gah dengan the whole new bumper dia nampak. Ada yang kata nampak macam Myvi generasi kedua tu kan, dengan lampu dia macam ni. Okey, dia menggunakan grill, saya tak tahu bentuk apa kat sini, tapi nampak baru, nampak lebih rough, nampak lebih ganas sesuai dengan dia punya konsep mini crossover. Kat bawah sini kita tengok masih lagi menggunakan matte black, dia tak gunakan glossy. Bawah ni dia ada macam diffuser, ini tak licin, nampak kasar, tapi nampak dia punya konsep dia more kepada nak nampak ganas. Kemudian yang difahamkan, ground clearance dia lebih tinggi daripada Azia yang sebelum ni, dan Azia yang sekarang ni adalah Azia Advance SE G, G Extra pun dia lebih tinggi. Ground clearance adalah antara lantai ke dia punya body lebih kurang 15 mm. Sebab dekat sini kita perasan dia menggunakan roda 175 60 R15, bermaksud dia menggunakan sport rim 15 inci. Tapi untuk variant yang lebih atas ataupun lebih mahal daripada dia, iaitu spek SE dengan Advance, masih lagi menggunakan sport rim 14 inci. Yang ni didatangkan dengan sport rim 5 spoke dual tone. Kemudian kalau kita perasan mudguard kat tepi ni, dia terus sampai ke belakang, nampak macam crossover. Side mirror dia pun dia menggunakan gloss black, ada door handle chrome, ada smart entry. Kemudian bahagian atas dia ada roof rail. Sebenarnya ni adalah dummy roof rail, just cosmetic punya purpose. Memang tak boleh letak barang atas ni lah, sebab ini just nampak plastik untuk cosmetic purpose saja. Ada spoiler baru. Kemudian lampu belakang dia menggunakan smoke effect warna cerah. Rear reflector dia, kalau sebelum ni Azia dia melintang macam ni, yang ni menegak. Kemudian dia menggunakan lagi, kalau perasan, matte black dekat sini. Dan dekat belakang ni pun ada juga diffuser warna silver ni kat belakang, menampakkan kereta ni kalau kita view daripada jauh lebih gah.
Kemudian kalau kita tengok daripada dalam pula, Asia Style ni tak banyak beza daripada Asia yang sebelum ni. Kalau kita tengok dekat sini, dia tak ada screen, dia tak ada monitor. Dia pakai radio yang biasa, yang macam sebelum ni, double din. Cuma dekat sini kalau perasan, dia punya konsol tengah ni agak berubah. Kalau yang Asia sebelum ni, dia punya garis hitam ni, bahagian hitam gloss black ni, dia sampai ke sini. Tapi ni dia bentuk macam agak diamond sikit. Kemudian dikelilingi dengan chrome. Itu kemasan dia. Okey, nampak kemas, nampak solid untuk kategori kereta lebih kurang 30 ke 40 ribu macam tu. Kemudian meter cluster dia dikatakan design terbaru untuk versi Style, SE dan Advance. Dekat sini dia ada push start button, dia ada side mirror control. Kemudian kat sini dia ada traction control off punya button. Untuk variant Advance, dia didatangkan dengan satu lagi button kat sini, iaitu ASA 2.0. Kalau nak tahu ASA tu apa, boleh tengok channel Takib Mohimin. Dia boleh terangkan secara lebih detail. Kereta ni tak didatangkan dengan leather seat. Tapi kalau kita tengok dia punya seat material dia pun sebenarnya cantik. Ni dia bukan saja corak, tapi sebenarnya tekstur dia rasa agak timbul juga. Sebenarnya untuk grip, ini material lebih kurang macam denim dengan kemasan benang berwarna lebih cerah. Nampak cantik. Dekat sini pun ada handbag holder. Ada satu cup holder kat sini. Kemudian ada lagi dua cup holder kat sini. Dekat pintu sebelah sini pun ada juga. Dan satu lagi, dia punya steering untuk version Asia Style ni, dia tidak didatangkan dengan kemasan leather wrap dan button. Bagi saya sepatutnya untuk Asia Style ni, at least dia bagi button steering ni dengan kemasan leather wrap dekat steering ni. Sekurang-kurangnya lah. So daripada segi dalaman, boleh kata semuanya hampir sama macam Asia yang sebelum ni. Tak ada perubahan kecuali bahagian center konsol tengah ni, dia punya frame saja. Kemudian daripada segi dia punya corak design meter cluster dan dia punya material seat dia. So jom kita tengok bahagian belakang pula. Okey, ini adalah view daripada seat belakang. Kalau kita tengok kereta ni daripada luar memang nampak sangat-sangat mini. Nampak sangat-sangat kecil. Tapi kalau kita masuk bahagian belakang, dia punya ruang kaki ni sebenarnya agak besar. Kalau comparekan bahagian depan tadi pun kita tak adjust, agak besar juga. Dan dia punya kepanjangan seat ni pun agak panjang juga sebenarnya. Kalau tengok, dia hampir cecah bahagian saya punya pangkal lutut. So kalau kita jalan jauh, untuk seat belakang ni agak selesa daripada segi tempat duduk. Tapi daripada segi bahagian sandar dia, kalau perasan dia agak tegak. So angle dia sepatutnya dia boleh condongkan sikit. Tapi mungkin dia design macam ni untuk bagi ruang lebih sikit pada ruangan luggage dekat belakang ni. Dan dia punya ruang kepala pun, headroom dia pun agak tinggi. So agak luas juga sebenarnya pemandangan daripada view daripada belakang ni. Dan belakang ni dia ada utility hook. Sebelah sini pun ada. So kita nak tengok pula dia punya bahagian ruang luggage belakang ni. So ini adalah ruang luggage dia. Kalau kita tengok memang tak besar sebenarnya. Tapi sebenarnya seat belakang ni kita boleh baringkan lagi. Okey, boleh baringkan. Dan yang ni boleh buka. Tapi semua orang maklum, kebanyakan orang yang beli Asia ni adalah orang yang memang cari sebuah kereta mini yang tak kisah pasal dia punya ruang luggage belakang. Yang penting dia adalah jimat minyak, senang parking, senang bawa dekat dalam town. So itu adalah serba sedikit tentang Asia Style tahun 2019. Kita dah tengok daripada segi dia punya luaran, bumper, depan, belakang, apa yang berubah. Kita dah tengok juga daripada segi dia punya dalaman, apa yang berubah, seat, meter cluster dengan dia punya bahagian konsol tengah ni. Tapi boleh dikatakan apa yang paling banyak berubah untuk Asia Style kali ni adalah dia punya luaran lah, dia punya konsep mini crossover tu. Tapi ada satu perkara yang saya kesalkan sikit untuk pengguna pembeli Asia Style ni. Dia tak dapat fungsi-fungsi yang menarik yang ada pada Asia Advance. Dan yang paling ketara adalah dia punya touchscreen monitor dengan dia punya reverse camera. Sebab kebanyakan kereta sekarang dia orang dah nak ada infotainment, at least nak kena ada touchscreen dengan reverse camera. Sebab fungsi touchscreen monitor dengan reverse camera tu cuma ada pada variant Asia Advance yang tak ada dia punya body kit macam Asia Style ni. So solution dia untuk pembeli Asia Style ni, kalau korang nak touchscreen monitor,
Pro 2 pun tak ada provide dalam diorang punya gear up accessories. So korang kena pasang sendiri dekat luar. Aftermarket punya touchscreen monitor ni, in term of dia punya warranty tu, saya tak berapa pasti. Boleh refer sendiri kepada service center sama ada plug and play boleh ke tak boleh, kita tak pasti. So dalam video seterusnya kita akan tengok pula Asia Advance full spec yang didatangkan dengan reverse camera, touchscreen monitor dan ASA 2.0 yang cuma ada pada Arus dan sebelum tu ada pada Myvi. Dan kita nak test drive juga kereta tu. Kita nak tahu ada tak perubahan daripada segi dia punya performance, daripada handling dan daripada segi dia punya kesenyapan bunyi dalam kabin. So bagi korang yang baru terjumpa channel ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Jom kita tengok dan kita test drive Asia terbaru tahun 2019.